Ketua-ketua saya, Datuk Hajah Zalma, Ketua Wanita Berbahagian, Nanda Datuk Niza, Ketua Pergerakan Pemuda Berbahagian, Saudari Sida, Ketua Pergerakan Puteri Berbahagian, barisan ahli-ahli jawatankuasa Berbahagian, ketua-ketua cawangan serta sidang perwakilan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana di atas limpah rahmat serta keizinannya, UMNO bahagian pekan serta bahagian-bahagian di seluruh negara dapat mengadakan persidangan perwakilan bahagian secara serentak. Persidangan tahun ini amat bermakna kerana ia mungkin perhimpunan terakhir sebelum pilihan raya umum ke-15. Pilihan raya yang akan menentukan nasib masa depan dan hala tuju parti kita dan terus menentukan juga perjuangan atas nama bangsa, agama dan rakyat Malaysia dan negara pada keseluruhannya. Justru Musyawarah Keluarga UMNO daripada peringkat cawangan, bahagian hingga kebangsaan adalah sangat penting bagi menghasilkan muafakat untuk kemenangan. Musyawarah yang akan dapat mewujudkan satu ikatan yang ampuh serta saf kepimpinan di semua peringkat yang padu. Sejak 10 Mei 2018 sehingga hari ini, UMNO berada di dalam ketidakpastian dan terumbang-ambing. Untuk kembali menjadi parti siasat dominan negara, kita harus bermula dengan mentaliti kemenangan, diikuti dengan perancangan dan pelaksanaan yang rapi. Hakikatnya, UMNO bukannya parti yang diwujudkan untuk menjadi parti pendukung atau parti penyokong. Jauh sekali sebagai parti pembangkang. UMNO wujud sebagai parti peneraju. Kita parti yang memimpin, bukan parti yang dipimpin. Mentaliti kemenangan ialah mentaliti di mana kita membuat keputusan bahawa UMNO akan kembali menerajui kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri yang dipimpin UMNO. Hanya dengan mentaliti kemenangan ini, maka kita akan dapat bergerak ke hadapan, bukan statik atau lebih dahsyat, bukan lagi berundur ke belakang. Kita harus sedar bahawa sekadar beraktiviti, mengadakan mesyuarat tidak boleh disamakan dengan perubahan dan kemajuan. Apakah alternatif kepada mentaliti kemenangan ini? Alternatif ialah kekalahan. Kekalahan yang berterusan dan keadaan tidak di sini dan juga tidak di sana.
Kita harus insaf bahawa sejak penubuhan UMNO, kita adalah parti penaju, parti yang memimpin. Jika kita mengambil apa yang berlaku sepanjang 9 bulan ini dan menerimanya sebagai kebiasaan atau realiti baru, maka kita sebenarnya membunuh UMNO secara perlahan-lahan. Jika UMNO berterusan seperti hari ini, iaitu hanya menjadi salah satu komponen parti pemerintah yang walaupun memainkan peranan besar bagi mendukung hidup kerajaan yang ada, tetapi ibarat dilayan sebagai anak tiri, maka tunggulah pengakhiran UMNO. Ya, kita dahulu dalam parti perikatan dan hari ini masih dalam barisan nasional. Tetapi kita merupakan parti induk sejak dahulu lagi. Dalam keadaan kedua-dua organisasi tersebut bukan seperti hari ini. Kita dahulu menjadi penerajui agenda dan hala tuju, bukan seperti hari ini menjadi pendukung dan menjadi pengikut. Asal ada jawatan menteri, sudah gembira, walaupun kualiti portfolio tidak sepadan dengan sumbangan UMNO kepada kekalnya kerajaan yang ada. Kita harus keluar dari putaran ganas kehilangan keyakinan diri ini untuk membina kejayaan baru dan berterusan. Jika tidak, jika kita berterusan kekal dalam putaran ganas kehilangan keyakinan ini, maka UMNO akan berakhir sebagai parti politik yang berpengaruh. Kita bukan saja memerlukan mentaliti kemenangan, tetapi kita juga perlu menerjemahkan mentaliti kemenangan tersebut kepada strategi kemenangan di semua peringkat. Tanpa perancangan dan strategi yang rapi, kita tidak akan ke mana-mana. Untuk mempunyai strategi yang berkesan, kita tidak boleh dihinggapi sindrom burung unta, iaitu bila berhadapan dengan sebarang masalah, maka terus meletakkan kepala dalam pasir. Kononnya untuk mengelakkan musuh dan masalah menghadapinya, bukan menghadapinya. Ini bukan cara untuk menang. Untuk menang, kita mesti berani mengambil risiko yang wajar. Kita mesti berani mengenal pasti masalah dan cara menyelesaikannya. Kita juga mesti berani untuk merubah taktik dan strategi di tengah jalan jika taktik dan strategi dia ada tidak berkesan. Parti yang yakin diri, parti yang mempunyai winning formula, parti yang berani mengambil risiko akan dilihat sebagai parti yang kuat dan menjadi magnet kepada parti-parti lain. Parti yang go ahead, go stand dan flip-flop akan menyebabkan musuh mencemooh, manakala sekutu pun akan lari. Kita sebagai parti tidak ada lagi yang boleh kita hilang. Kita telah, orang putih kata, we have hit the rock bottom. Maka hari ini kita perlu keberanian, bukannya ketidaktentuan. UMNO sebagai sebuah parti siasat yang sudah berusia 74 tahun mempunyai penyokong yang tersendiri. Kita tidak perlu merasa rendah diri. Keputusan pilihan raya 2018
menunjukkan kita tetap menjadi pilihan majoriti bangsa Melayu. Tiada parti lain yang bersaing dekat dengan kita jika dibanding dengan jumlah perolehan kursi parlimen. Kita tewas dalam pilihan yang lalu kerana beberapa faktor, termasuklah undi yang berpecah sesama kita dan sudah tentu fitnah bertalu-talu dan janji-janji palsu yang telah ditabur oleh pihak pembangkang pada ketika itu. Namun, sejak PRU yang lalu, siri pilihan raya kecil menunjukkan sokongan pada kita semakin meningkat, bukannya semakin berkurang. Bermula dengan Cameron Highland Parliament termasuk Dun Ceni, kita telah menunjukkan kekuatan baru kepada parti UMNO kita. Kenapa kita mensia-siakan apa yang kita kendong kerana keyakinan dan keberanian kita diuji? Kenapa musuh dan pesaing politik kita dibenarkan untuk menang di meja rundingan apa yang mereka tidak mungkin menang di medan pilihan raya? Itu ibarat tersungkur di pintu kejayaan kerana tersandung bayang-bayang sendiri. Masalah terbesar kita selepas 2018 ialah apabila budaya katak menjadi budaya UMNO. Menang di atas tiket UMNO, hasil undi orang UMNO dan hasil keras kerjentera UMNO, tetapi kerana kepentingan diri, lompat parti. Orang-orang ini telah menyepak UMNO ketika UMNO terduduk dan sekarang mahu kita membantu mereka mengekalkan kursi mereka. Ramai orang yang bekerja keras untuk 2018 bukan sahaja tidak dihargai, malah dilupakan. Namun kata-kata ini mahukan pengkhianatan mereka dihargai. Apa juga golongan yang tengah berkira-kira nak lompat sebelum kerajaan PH tumbang pada Mac 2020. Mereka berancang untuk lompat kerana mereka melihat UMNO kelihatan goyah. Maka mereka berancang untuk merubah haluan, mencari padang yang lebih hijau. Namun oleh kerana terlalu berkira-kira dalam berunding, belum sempat melompat, kerajaan PH sudah jatuh. Maka golongan ini pun tukar gear kembali kepada UMNO, walaupun sebelah kaki di dalam, sebelah lagi di luar, kerana sekarang UMNO telah kelihatan kuat kembali. Ya, UMNO semakin kuat, tetapi kita sedang mengalami penyakit kronik. Penyakit tidak di sini dan tidak juga di sana, asal okey-okey. Sebagai sebuah parti, kita tidak berani mengambil risiko yang perlu untuk mengambil kedudukan kita yang selayaknya sebagai parti peneraju yang memimpin dan sebaliknya sanggup dilayan dengan ibarat melukut di tepi gantang. Semakin lama kita berada dalam keadaan sekarang, maka semakin jatuh sokongan rakyat pada kita. Hari ini kita tidak lagi menjadi penentu kepada dasar-dasar negara. Jawatan-jawatan yang berkaitan dengan ekonomi dan kewangan tidak dipegang oleh menteri-menteri UMNO. Sebarang kejayaan kerajaan menjadi kredit pada orang lain, bukan kepada parti kita. Manakala sebarang kegagalan kerajaan merupakan kegagalan kolektif. Model kerajaan yang ada pada hari ini tidak akan mendatangkan kebaikan
kepada negara dalam jangka panjang. Negara mencapai kejayaan sepanjang 6 dekad pertama bernegara kerana walaupun kerajaan perikatan dan barisan nasional ialah kerajaan coalition, tetapi UMNO merupakan tunjang, teras dan penentu. Keadaan tersebut menyebabkan kestabilan wujud dan pembangunan negara mampu berlangsung berterusan berbeza dengan keadaan semasa. Cabaran persaingan rantau dan global selepas era COVID-19 memerlukan kita menumpukan perhatian kepada daya saing ekonomi negara. Kegagalan kita berbuat demikian akan menyebabkan negara kita ketinggalan. Dalam iklim politik yang ada hari ini, keberangkalian untuk membuat sebarang perancangan jangka sederhana dan panjang menjadi amat sukar. Oleh itu, keputusan-keputusan banyak menumpukan kepada pertimbangan semasa dan jangka pendek. Sebagai seorang yang pernah memegang tampuk kepimpinan negara selama 9 tahun, saya amat memahami dan sedar bahawa keperluan sebuah negara bukanlah dalam bentuk keputusan yang dilihat keadaan hari ini, keadaan semasa, tetapi mesti menjangkau tempoh yang lebih lama lagi. Mesti melihat jauh ke hadapan, mesti ada visi, sebab apa-apa keputusan kita buat hari ini bakal ditanggung oleh negara dan rakyat pada masa yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dasar-dasar yang digubal akan bersifat jangka pendek kerana perkiraan yang utama ialah survival politik. Itulah yang menjadi matlamatnya. Ini berbeza dengan negara-negara jiran kita yang mempunyai persaingan, yang menjadi pesaing kita. Kerana ketidakkestabilan politiklah beberapa pelaburan besar yang pada hemat saya sepatutnya milik kita sudah pun beralih kepada negara-negara jiran kita. Umpamanya Google, Tesla, Amazon.com sudah membuat keputusan untuk berlabur di negara jiran kita. Begitulah juga Zoom akan membuat pusat penyelidikannya di negara jiran kita dengan memberi pekerjaan kepada tidak kurang daripada 1,000 high paying jobs dengan pelaburan tersebut. Ini sebagai contoh bagaimana daya saing negara kita semakin pudar apabila kita tidak ada kestabilan politik dan tidak ada perancangan yang bersifat jangka panjang dan bukan semasa. Sehubungan dengan ini, saya sebagai seorang pemimpin politik dan ahli parlimen akan terus memperjuangkan untung nasib rakyat, di mana kepentingan rakyat saya dahulukan dalam sebarang tindakan yang saya lakukan. Saluran utama saya adalah media sosial, di mana alhamdulillah posting-posting saya mendapat sambutan yang begitu baik dan begitu menyeluruh sekali. Saya telah utamakan kepentingan dan kebajikan rakyat apabila saya telah menyuarakan bahawa penyimpan KWSP dibenarkan mengeluarkan simpanan mereka daripada akaun pertama secara fukal sebanyak RM10,000. Walaupun
kerajaan tidak meluluskan sepenuhnya, hanya sebahagian. Tetapi kehendak rakyat ini perlu kita terus memperjuangkan. Kerana pada saya, krisis hari ini bukanlah krisis yang akan kita hadapi sekali dalam masa 5-10 tahun, barangkali sekali dalam masa 100 tahun. Rakyat dalam keadaan kesusahan. Rakyat nak keluarkan duit mereka sendiri, bukan duit minta daripada kerajaan. Apa salahnya mereka dibenarkan keluarkan duit mereka sendiri? Kalau mereka tak susah, mereka tidak akan keluarkan tabungan mereka. Mereka simpan untuk masa hadapan. Kalau mereka sesak, mereka akan keluarkan duit simpanan mereka ataupun dana simpanan mereka. Itulah sepatutnya falsafah pendekatan AWSP. Bukan minta orang untuk berbaris berjam-jam bawa dokumen, lepas itu tunggu sekian lama sama ada dapat ataupun tidak dapat. Kerana seperti inilah menyusahkan rakyat. Kerana seperti inilah menyebabkan rakyat tidak puas hati. Dan kita sebagai parti perlu terus memperjuangkan isu KWSP. Begitulah juga dengan moratorium. Moratorium pun nampaknya mengutamakan bank. Dahlah bila keadaan rakyat susah, keuntungan bank tidak pun meleset. Keuntungan berbilion-bilion masih lagi dikaut oleh bank. Rakyat menderita, bank tidak menderita. Sebab itulah saya sarankan moratorium ini diberikan terutama sekali pada kumpulan B40, M40 dan juga IKS, pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana secara automatik. Dan tidaklah pada hari ini bila nak bagi moratorium, dia suruh tambah lagi 2-3 tahun tempoh pinjaman mereka. Ini bukanlah semangat nak tolong rakyat. Ini adalah sikap menguntungkan bank dan merugikan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah dua isu, banyak lagi isu yang boleh kita perjuangkan. Saya cuma nak menyatakan bahawa dari segi pekan ni, kalau menyentuh sikit tentang pekan, kita bagi daerah pekan ini peruntukan-peruntukan yang saya terima, saya memang salurkan kepada masyarakat di sini. Umpamanya bagi tahun 2020 sebanyak 4.5 juta peruntukan telah disalurkan mengikut pecahan seperti berikut: sumbangan kepada JKK, PIBG, Satuan dan Kelab Badan-Badan NGO sebanyak 1.5 juta, bantuan kemasyarakatan sebanyak 1 juta telah disalurkan kepada urusan kematian, bencana, pendidikan, baik pada rumah dan sebagainya. Perbelanjaan bagi pandemik COVID berjumlah 500,000 telah juga kita salurkan. Program-program pembangunan dan aktiviti kemasyarakatan berjumlah 300,000, termasuk program ziarah kasih dan persediaan untuk menghadapi banjir dan bencana. Saya peruntukkan 200,000 dan projek mesra rakyat berjumlah 1 juta telah pun saya luluskan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rusdi, Menteri Besar Pahang, yang juga telah menyalurkan pelbagai bantuan kerajaan melalui adun-adun serta jabatan agensi kerajaan untuk manfaat masyarakat di Pekan. Saya turut juga menzahirkan ucapan tahniah kepada Kerajaan Pahang yang walaupun dalam keadaan ekonomi yang mencabar ini telah berjaya mengutip hasil sebanyak lebih kurang 850 juta
bagi tahun 2020 melebihi anggaran hasil sebanyak 744 juta. Manakala perbelanjaan mengurus pula sebanyak 662 juta adalah kurang daripada anggaran belanja iaitu 739 juta. Dengan lebihan hasil berbanding belanja ini membolehkan kerajaan menikmati lebihan sebanyak 188 juta ringgit. Ini satu contoh pengurusan kewangan yang amat baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam konteks persiapan pilihan raya ke-15, kita perlulah mengambil ingatan bahawa jumlah pengundi kita peringkat Parlimen Pekan telah bertambah kepada 90,440 berbanding dengan 88,899 pengundi pada PRU 14 yang lalu. Maka usaha-usaha perlu dilaksanakan untuk kita mengenal pasti dan berhubung terus dengan setiap daripada 90,000 lebih pengundi kita. Pengundi ahli UMNO hanya sebanyak 30.69%, iaitu 27,760. Maka ini kita anggap sebagai pengundi asas kita. Tetapi ada 70,000 lagi ataupun 70% lagi pengundi yang bukan ahli UMNO di luar parti kita yang kita perlu meraih sokongan mereka. Dalam konteks ini, kita ada sedikit kelebihan kerana pengalaman kita melalui pilihan raya kecil Dun Ceni yang telah dilaksanakan pada 4 Julai 2020 yang lalu. Maka sedikit sebanyak persiapan dan penubuhan jentera serta data pengundi yang telah dikemaskan semasa PRK Dun Ceni yang lepas boleh dijadikan sebagai model untuk pilihan raya yang akan datang. Alhamdulillah, calon Barisan Nasional Saudara Muhammad Syarim telah berjaya memperolehi undi sebanyak 13,872 dan seterusnya menang dengan kelebihan majoriti 12,650, menewaskan calon bebas yang seorang dapat 1,222 dan seorang calon bebas lagi hanya mendapat 137 undi. Gerak kerja yang baik di PRK Dun Ceni juga boleh dibuat panduan untuk PRU yang akan datang. Contohnya, dengan jumlah keseluruhan pengundi sebanyak 20,990, sebanyak 73.87% atau 15,231 orang telah keluar mengundi. Ini satu angka peratusan keluar mengundi yang boleh dikira sangat baik dalam sesuatu pilihan raya kecil. Usaha ini nampaknya kejayaan kita, terutama sekali untuk kita meyakinkan pengundi luar untuk kembali mengundi. Pada peringkat awal, kita anggarkan hanya sekitar 5,000 saja daripada 8,000 akan balik, namun pada akhirnya lebih 7,000 orang pengundi luar telah balik mengundi. Ini satu kejayaan kita dan harap ia dapat kita kekalkan. Kekuatan, kelebihan jentera kita boleh kita kenal pasti, yang mana yang kelemahan-kelemahan tertentu kita boleh perbaiki dan mana yang sudah baik kita kekalkan. Antara kelemahan kita ialah masalah polling agent yang tidak merekod nombor siri pengundi yang hadir mengundi dengan betul. Ini adalah antara kelemahan-kelemahan yang sudah pun
kita kenal pasti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah senario kita yang saya telah lakarkan di peringkat nasional dan juga keadaan kita semasa di dalam parlimen pekan kita. Apapun berlaku, kita mesti jadikan tahun 2021 ini tahun yang amat penting, tahun yang akan merupakan tahun kebangkitan semula UMNO sebagai teras dan tunjang parti dominan tanah air kita. Inilah komitmen kita. Kita akan terus mengekalkan azam dan tekad kita. Walaupun hari ini kita tak dapat bersidang sepenuhnya kerana keadaan-keadaan yang tidak mengizinkan, tapi saya harap semangat ini dan mentaliti untuk menang dan juga hasrat kita untuk menjadikan UMNO ini bukan parti yang mengikut ataupun parti yang dipimpin, tetapi parti yang memimpin. Parti keramat kita, parti yang telah terlalu banyak budi dan jasa kepada rakyat dan negara, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan sedemikian. Wa ima pun kita mesti kembali sebagai parti peneraju dan parti utama dan parti dominan di tanah air kita. Selamat bersidang. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meresmikan persidangan perwakilan UMNO bahagian pekan dengan rasminya. Sebelum saya akhir, saya nak juga mengucapkan terima kasih pada rakan-rakan kita Parti PAS yang bergabung dalam Muafakat Nasional, kerana kejayaan kita di sini adalah juga merupakan kerjasama muafakat politik atas gabungan Muafakat Nasional. Mudah-mudahan inilah strategi politik kita untuk membolehkan kita mencapai segala-gala cita-cita dan impian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan resmi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Ketua UMNO bahagian pekan. Hadirin sekalian, maka sempurnalah sudah Majlis Perasmian Mesyuarat Perwakilan UMNO bahagian pekan 2020 pada hari ini. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi bangsa binasa. Atas perubahan Kota Melaka kita bangunkan Putrajaya. Atas kesedaran semangat bangsa, perjuangan UMNO kita teruskan juang. Baiklah, untuk meneruskan mesyuarat perwakilan pada hari ini, kami serahkan majlis ini kepada pengerusi tetap Tuan Syed Abdullah Syed Muhammad. Untuk itu, sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.